Enam penyakit ni adalah penyakit yang sifat dia amaran Nabi SAW untuk kita faham ianya adalah alamat dan petanda kita sudah berada di hujung usia dunia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna iza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim summa amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya yang saya muliakan ahli jawatan kuasa masjid, sahibul fadilah al-fadil Tuan Imam, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh keberkatan ini Allah taala masih lagi memberikan keizinan kepada kita semua untuk kita meneruskan kehidupan kita sehinggalah ke saat dan ketika ini. Mudah-mudahan sakibaki kehidupan yang masih ada kepada kita ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti kita tidak akan bersama dengan golongan-golongan yang rugi seperti mana yang dijanjikan dan diamarankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diamarankan serta dijanjikan kerugian penyesalan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Hadirin yang saya kasihi, malam ni seperti biasa kita menyambung pengajian kita melalui kitab 40 hadis yang membicarakan peristiwa akhir zaman yang disusun dengan sangat cermat, dengan sangat hikmat dan teliti oleh almarhum Al-Syahid Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Dan malam ni hadirin sekalian, kita telah sampai kepada perbahasan hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 hadirin sekalian dalam kitab 40, dan kitab 40 hadis yang membicarakan amaran dan peringatan akhir zaman dari Nabi SAW ini telah diberi tajuk oleh pengarang dengan tajuk golongan yang sentiasa menang. Bagi yang ada kitab, pada muka surat yang ke-21, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Yang bermaksud daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka mereka sentiasa memperolehi kemenangan. Hadirin sekalian, alhamdulillah malam ni hadis kita pendek je dan mudah kita nak faham maksud daripada mafhum hadis yang sangat masyhur ini. Cumanya hadirin sekalian, sepintas lalu kita ambil kesempatan ini untuk kita mengenali sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ni, dia hadirin sekalian adalah sahabat Nabi yang antara sahabat yang lewat memeluk Islam. Kalau kita melihat sejarah ataupun biografi Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah ni, dia bukan sahabat Nabi yang datang daripada
fatrah Makkiyah, dan dia juga bukan sahabat Nabi yang daripada bumi Madinah, tetapi dia adalah seorang sahabat Nabi yang datangnya daripada negeri ataupun negeri Taif. Mughirah bin Syu'bah ni dia datang daripada negeri Taif, dan dia datang daripada golongan ataupun bangsa Bani Saqif. Kalau kita hadirin sekalian pernah mendengar sejarah berkaitan dengan Taif dan juga Bani Saqif ni, maka apa yang terlintas terlebih awal kepada kita ialah peristiwa Nabi SAW dan anak angkat Nabi Zaid bin Harisah ketika mana nak menyebarkan Islam, membawa risalah Islam ini ke bumi Taif di waktu dan di kala umat manusia di Mekah itu menolak ajaran risalah Islam. Maka bila Nabi dan anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Harisah sampai di sana, maka Nabi disambut dengan hujanan batu-batu yang dibaling oleh penduduk-penduduk Taif, sehinggalah melempahnya darah mulia Nabi SAW pada kasut Quf, kasut tinggi yang dipakai oleh Nabi SAW, sehingga darah tersebut membasahi bumi Taif, hadirin sekalian. Jadi hadirin sekalian, kalau kita nak tengok sejarah sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah ini, dia asalnya daripada Taif itu, daripada Bani Saqif. Dan dia hadirin sekalian, selepas daripada peristiwa itu, kemudian selepas daripada peristiwa hijrah Nabi SAW, maka dia menekuni dan mengambil peduli serta ambil tahu tentang perkembangan Islam yang sudah sampai di Madinah. Bahkan dia ambil tahu berkaitan dengan perkembangan Islam di bumi Madinah Al-Munawwarah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Sehinggalah beliau sendiri hadirin sekalian hijrah. Dia sendiri berhijrah untuk cari Islam dan cari Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah, dan akhirnya dia memeluk Islam. Ini sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah ni. Jadi hadirin sekalian, hadis ini daripada Al-Mughirah bin Syu'bah yang kita mengenali serba sedikit berkaitan dengan diri dia, kesungguhan dia dalam mencari Islam. Jadi kalau hadis ini disampaikan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, maka kita dah dapat bayangkan dah bagaimana kesungguhan Al-Mughirah bin Syu'bah ini untuk mencari Nabi dan mencari Islam itu sendiri, apabila dia sebelum Islam lagi dia dah ambil peduli dah tentang risalah Islam, perkembangan Islam ni. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW pernah bersabda, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina. Maksudnya sentiasa ada dari kalangan umatku, iaitu satu golongan, iaitu ta'ifah. Kalau kita tengok dalam maharrat lughatul arabiyah, dalam bahagian-bahagian kemahiran bahasa Arab ni, dia ada dua perkataan yang hampir sama tetapi sifat dia berbeza. Perkataan ta'ifah, dia maksud dia kumpulan, tetapi dia tidak sama dengan perkataan jamaah. Kalau perkataan jamaah ni, dia adalah kumpulan, tetapi kumpulan yang disertai dengan jumlah kuantiti yang ramai. Itu jamaah. Tetapi perkataan ta'ifah, dia merujuk kepada kumpulan kecil. Dia kumpulan juga, tapi kumpulan yang kecil. Kata Nabi SAW, sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan ta'ifah tu, yang kerja mereka ini ialah menyeru Islam, menyampaikan risalah Islam, berjuang dan berjihad pada jalan Allah, ataupun mereka berdakwah untuk memahamkan dan memenangkan Islam di atas muka bumi ini. Dan Nabi menyebut di akhir zaman nanti kumpulan ini dia akan sentiasa menang. Dan tuan tengok pula perkataan menang yang diterjemahkan dalam hadis ini daripada perkataan zahirin. Kalau kita tengok daripada sudut istilah bahasa Arab, perkataan zahirin ni hadirin sekalian, dia maksud dia secara literalnya, maksud zahir ini ialah menzahirkanlah. Jadi yang dimaksudkan dengan apa yang Nabi cerita, akhir zaman nanti akan sentiasa ada satu kelompok-kelompok kecil yang mereka ni Allah sentiasa akan beri kemenangan kepada mereka. Jadi maksud kemenangan ini dia merujuk kepada istilah zahirin tu.
Sebab tu kalau kita tengok dalam surah As-Saff, Allah menggunakan dengan perkataan yang sama, zahir ni kan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu, zahir, ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Maksudnya, dialah Allah Tuhan yang telah mengutuskan Nabi SAW bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk daripada Allah dan juga risalah agama yang benar. Untuk apa? Untuk liyudhhirahu, untuk dizahirkan agama itu, untuk dizahirkan risalah Islam itu atas agama-agama yang lain. Sebab itu ulama-ulama tafsir mentafsirkan makna liyudhhirahu itu bukan sekadar maksud dia untuk menzahirkan sahaja, tetapi untuk dimenangkan agama Islam, dimenangkan risalah Islam itu ke atas agama-agama yang lain. Sebab tu bila dalam hadis ini kita jumpa perkataan yang sama, perkataan zahirin, dia merujuk kepada menang, tetapi sifat menang yang dimaksudkan dia tidak boleh kita sifatkan dia seperti mana erti dan maksud menang lah. Sekarang kalau nak tengok kemenangan itu, contoh daripada kacamata siasah politik katakanlah, lah ni negara-negara Commonwealth memang mereka berdasarkan kepada majoriti kan. Majoriti kita, majoriti berparlimen. Jadi siapa yang dapat kemenangan jumlah kerusi majoriti, maka dialah yang diisytiharkan menang dalam sesebuah negara. Itu daripada sudut majoriti ni. Orang kata apa, politik lah. Tetapi yang dimaksudkan zahir itu. Perkataan asal dia zahir, kata ulama, diiktiraf sesuatu dakwah Islam itu, perjuangan Islam itu akan kemenangan kalau sekiranya risalah Islam itu sentiasa mendapat sambutan. Maknanya terzahir dakwah Islam itu kepada masyarakat-masyarakat pada waktu itu. Jadinya, ukurannya kalau sekiranya masyarakat semakin hari semakin bertambah mereka ini minat kepada perjuangan Islam, semakin hari semakin jinak masyarakat kita ni, semakin ramai yang jinak kepada dakwah Islam, risalah Islam, maka itu pun sudah dikira sebagai kemenangan kepada dakwah Islam itu sendiri. Sebab tu, yang keduanya, hadis ini Nabi nak fahamkan kepada kita bahawa bagaimanapun keadaan fitnah dahsyat akhir zaman ini, tetapi darah perjuangan Islam itu gerakkan ke arah menyeru umat manusia ini untuk mengenali Islam, risalah Islam itu, dia tidak akan sekali-kali sirna. Sentiasa dia ada. Sebab tu ulama membahaskan dalam beberapa pandangan ulama tafsir dalam kitab tafsir, bahawa mereka menyebut bahawa pertembungan di antara yang hak dengan yang batil ini adalah pertembungan di dunia yang Allah Ta'ala takdirkan dia tidak akan mati, dia tidak akan habis, dia tidak akan sirna sampailah dunia ni kiamat. Memang hakikat kehidupan di dunia ni sampai dunia ni kiamat, maka kita akan menyaksikan pertembungan yang hak dengan pertembungan yang batil. Bila ada pertembungan hak dan batil inilah Allah nak menilai kita hamba Allah ini berada di pihak mana. Di pihak memperjuangkan yang hak ataupun bersama dengan perjuangan kebatilan itu. Sebab tu ayat yang masyhur kita selalu dengar dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, firman Allah, apabila kamu menyatakan yang benar, kamu datangkan kebenaran itu, maka barulah kebatilan itu akan sirna. Tapi jangan kamu mimpi kebatilan, kemungkaran, kefasadan itu dia akan hilang sendiri kalau sekiranya kebenaran itu tidak dinyatakan. Jadi, menyatakan kebenaran itu adalah dakwah Islamiah. Itu adalah apa yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis ini. Tak akan hilang. Baka-baka yang mereka ini daripada kumpulan-kumpulan yang kecil-kecil ni, walaupun jumlah mereka tak ramai, tetapi kerja mereka itu konsisten. Kerja mereka itu sentiasa bertali arus dan bersambung-sambung. Kerja mereka apa? Untuk menzahirkan risalah Islam.
Kerja mereka apa? Untuk memahamkan umat kepada Islam. Kerja mereka apa? Untuk menyaksikan Islam satu hari nanti tertegak dan menang di atas muka bumi. Jadi kumpulan-kumpulan ini kata Nabi, walau macam mana tentangan dunia sekalipun, mereka tidak akan hilang. Sebab tu hadirin sekalian, perkara ni kalau kita tengok, nak faham lagi, kita tengok sirah Nabi SAW. Dalam peristiwa perjalanan hijrah Nabi SAW, Nabi sendiri menzahirkan bagaimana kesungguhan Nabi di dalam meyakini janji Allah, Islam satu hari nanti pasti akan menang. Kan? Sebab tu kalau kita tengok dialog di antara Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga seorang tokoh yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni hadirin sekalian, dia dapat berita waktu ketika mana orang semua pakat duk sibuk cari Nabi dan cari umat Islam yang nak ikut Nabi Muhammad SAW untuk bersama dalam operasi hijrah ni, peristiwa hijrah ni. Dan imbuhan insentif yang ditawarkan bagi orang-orang Quraisy yang dapat tangkap Nabi, kemudian bawa Nabi sama ada hidup ataupun mati ni bukan sikit. Dia punya ganjaran dia besar. Jadi orang-orang Mekah ni yang ada keupayaan, mereka semua pakat-pakat duk try usaha untuk dapat insentif ataupun ganjaran yang ditawarkan bagi yang dapat bunuh Nabi ataupun dapat tangkap Nabi SAW. Jadi bila satu berita sampai kepada Suraqah bin Malik, dia dengar berita daripada satu kafilah, satu rombongan yang pulang daripada negeri Syam nak balik ke Mekah. Jadi kumpulan ni bila dia sampai ke Mekah, mereka pun cerita. Dia pun baru dapat berita yang orang Mekah ni, orang Quraisy mereka dah gawat dah. Semua pakat-pakat nak buru orang Islam, nak cari Nabi, nak halang Nabi, nak bunuh Nabi. Dia kata, kafilah ni, rombongan ni bagi tahu, kalau tak salah kami nampak Muhammad tadi. Dalam perjalanan nak pulang tadi, kami nampak Muhammad dengan sahabat dia Abu Bakar. Dan dia berada di sekian tempat ni. Berita tu sampai dulu kepada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni pun nak juga imbuhan tu. Dia terus patahkan, orang kata apa, berita tu. Kata Suraqah bin Malik, tuan-tuan boleh rujuk sejarah ni dalam dua kitab sejarah yang saya pernah baca, sejarah panjang. Ya. Yang pertama Sirah Al-Imam Ibn Hisham, yang keduanya tuan-tuan boleh merujuk dalam kitab sirah Siratun Nubuwah fi Durusi wal Ibad yang dikarang oleh Profesor Dr. Mustafa As-Sibai. Kata Suraqah ni, dia kata tak, tu bukan Muhammad. Tu bukan kawan dia Abu Bakar. Aku tahu dia. Ini Suraqah punya perangai. Dia kata sebenarnya memang dua orang yang kamu nampak ni kalau tengok dari jauh memang nampak persis macam Muhammad, persis macam sahabat dia Abu Bakar, tapi bukan dia. Aku tahu ni sebab depa sebelum keluar Mekah jumpa aku dulu. Jadi aku tahu tu bukan dia. Oh, dia kata rombongan ni pun kata, oh mungkin kami tersilap pandang. Depa pun selesai balik. Duk bersama dengan orang duk cari mana Nabi Muhammad menyorok mana. Rupa-rupanya bila dia tipu tu, dia pergi balik rumahnya, dia buat persiapan, dia sendiri pergi cari. Ini panggil Suraqah. Dia jahat, menipu dalam kejahatan. Dia siapkan kuda dia siapkan senjata dia, bekalan dia pacu kuda, kemudian dia yang nak dapatkan imbuhan tu. Itulah yang tuan-tuan mungkin selalu dengar dah kan. Cerita dalam dia punya pacu, punya laju tu sampai tersembam 3 kali. Jatuh, naik balik, pacu lagi. Tersembam kali kedua, naik balik, pacu lagi. Last kali tersembam kali ketiga betul-betul depan Nabi SAW dan juga depan Sayyidina Abu Bakar. Memang dia betul-betul dapat carilah berita yang dia dapat daripada orang yang dia kata tak betul-betul tu. Tersembam depan Nabi SAW. Nabi pun bangun pergi kat dia. Nabi tanya, wahai Suraqah, bersungguhnya kamu? Kenapa bersungguh sangat kamu ni? Nak tangkap aku, nak halang aku, kenapa? Antara yang Suraqah bagi tahu ni saya ringkaskan. Dia kata kerana imbuhan tu. Siapa tak mau? Siapa tak mau wahai Muhammad? Imbuhan kalau aku dapat tangkap hang Muhammad, aku bunuh hang, imbuhan dia lumayan. Sebab tu dalam kitab ada riwayat yang menyebut 40 ekor unta merah yang ditawarkan. Unta merah ni dulu kenderaan tunggangan yang paling mahal, paling berkualiti, paling masyhur. Kalau kita lah ni lah, kenderaan tunggangan yang paling mahal, paling top, paling masyhur apa? Lah ni. Lamborghini. Kau ada lagi? Lagi tak? Kau Volkswagen. Ada lagi kan?
Bagi saya jet peribadi ya. Jet peribadi kenderaan tunggangan kan paling mahal. Jadi kalaulah ditawarkan 40 biji jet peribadi bagi orang yang dapat sekat Muhammad, tangkap dia, bawa kepada kami sama ada hidup ataupun mati. Tuan-tuan rasa kalau kita hiduplah zaman tu, kita duduk belakang Nabi ke belakang Abu Jahal, Abu Lahab, wa na'udzubillah. Tawaran dia tinggi. Jadi Suraqah ni pun nak 40 ekor unta merah tu. Kalau dapat tu, confirm kaya dah dia. Jadi dia ni bagi tahu macam mana aku tak boleh bersungguh wahai Muhammad untuk bunuh kamu, untuk halang kamu, sedangkan tawaran ni terlalu tinggi. Kata Nabi SAW ringkas, kata Nabi, kalaulah dengan tawaran tu kamu bersungguh wahai Suraqah, aku pun boleh bagi tawaran kepada kamu. Kalau sebab tawaran lah, aku pun boleh tawarkan kepada kamu wahai Suraqah, kalaulah satu hari nanti, kalaulah diizinkan Allah satu hari nanti, aku sendiri yang akan kalungkan di lengan tangan kamu, iaitu kalung gelang Maharaja Kisra Parsi. Siapa Parsi waktu tu? Waktu tu Parsi adalah kerajaan yang terkuat di dunia. Waktu tu Parsi adalah sebuah kerajaan yang memiliki kekayaan terbaik di dunia. Ekonomi paling bagus di dunia. Teknologi pembinaan yang paling hebat. Waktu tu Parsi lah. Bila orang sebut Parsi ni macam negara raksasa, orang dengar pun gayat dah. Dan waktu tu pula, waktu yang sama pula, Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ni tak sampai lagi Madinah. Madinah pun tak sampai lagi. Yang tak tahu lagi sama ada selamat ataupun tak selamat ke Madinah tu. Apatah lagi mengimpikan sebuah negara kerajaan yang kuat yang boleh tawan negara Parsi tu. Tetapi kata para ulama, ini istilah dia dalam kitab Arab, saya terjemah dalam bahasa Melayu, apa yang disebutkan oleh Nabi itu ialah jelmaan ataupun terjemahan kepada besarnya keyakinan Nabi kepada janji Allah. Apa janji Allah? Satu hari nanti dakwah Islam ini, perjuangan Islam ini pasti akan menang. Macam mana teruk pun hari ini kamu ditekan, kamu ditindas, kamu diapa-apakan, kamu dihalang, kamu disekat. Tapi Allah janji satu hari nanti perjuangan Islam, dakwah Islam ini wahai Muhammad, dia pasti akan menang. Bahkan istilah yang digunakan oleh para ulama yang Nabi tunjuk dalam keyakinan itu ialah keyakinan Nabi mendahului waktu yang Nabi sedang lalui. Waktu yang Nabi sedang lalui ini apa? Nabi dalam keadaan menyorok-nyorok, menyelinap-menyelinap, lari daripada takut orang nampak, takut orang tahu. Baru turun daripada Gua Sur, menyorok dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian ambil pula jalan lain yang lebih jauh, yang lebih bahaya, dataran Tihamah, sampai hancur kasut Nabi, kemudian berdarah tumit Nabi, berjalan dataran Tihamah tu. Menyelinap Nabi, sembunyi-sembunyi Nabi. Walaupun dalam keadaan yang macam tu, tetapi yang Nabi zahirkan, keyakinan Nabi pada janji Allah satu hari nanti Islam pasti akan menang, mendahului waktu yang Nabi sedang lalui. Itu baru orang kata pemartabat keyakinan yang jazam. Waktu kita orang Islam pun kena ada keyakinan ni. Satu hari nanti Islam pasti akan menang. Macam mana pun kita tengok kerosakan akhlak masyarakat, macam mana pun kita tengok yang sedang berlaku pada hari ini, dahsyatnya ketindasan, penindasan kepada umat Islam. Di Rohingya-nya, di sepadan Thailand-nya, di China Uyghur-nya, di Palestin-nya, di Syria-nya. Walau macam mana keadaan pun, kita wajib menzahirkan keyakinan kita bahawa Allah berjanjilah, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum. Allah janji dah, wahai Muhammad, aku akan bagi kemenangan, aku akan bagi kerajaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Seperti mana yang pernah aku beri kemenangan itu kepada umat-umat yang terdahulu sebelum daripada kamu. Itu kuasa Allah. Keyakinan itu mesti ada kepada kita, tetapi dakwah ke arah memahamkan umat kepada Islam, kepada perjuangan Islam tak boleh sirna. Jadi kita kena ambil bahagian lah. Jangan dengar saja ni, semangat malam ni ustaz ni,
naik dia 7 ni, semangat rasa nak pergi berjuang. Balik rumah, lena. Kita kena lihat apa kelebihan dan kepakaran kita masing-masing sebagai seorang Islam. Gunakan kelebihan yang ada Allah bagi kepada kita ini untuk kita menyumbang ke arah kemenangan Islam. Itu pun dakwah. Sahabat kita mai daripada Ceras duk bawa ni. Ni pun sumbangan dia. Itu kepakaran dia. Rakam, sebarkan pada orang. Yang kita kalau pandai menulis pula, buat artikel untuk orang faham Islam. Tunjuk. Kalau sekiranya kita tak ada kuasa sekalipun, tetapi kita ada keupayaan diri kita untuk menzahirkan bagaimana orang boleh lihat cantiknya Islam pada akhlak kita. Cantiknya Islam pada muamalat kita. Kalau kita ada kelebihan dalam bidang perniagaan, kan? Tunjuklah cara muamalat Islam. Keadilan dalam soal perniagaan, dalam soal ekonomi. Kalau kita hari ini ada kelebihan harta kekayaan, tunjuk sikap Islam tu, sedekahnya, infaknya. Tutung belakang tu, tunggu tu. Tunjuk kita punya sikap, orang Islam yang boleh dicontohi ataupun orang boleh nampak haibahnya Islam tu. Ini pun sumbangan kita yang semua kita ada kelebihan. Saya mungkin boleh bercakap je, tapi duit tak ada. Tuan-tuan mungkin tak erti bercakap macam saya, tapi duit banyak. Jadi boleh guna kelebihan yang Allah beri kepada kita masing-masing. Ada orang yang kederat pun dah tak ni dah. Mana ada usia-usia, orang Kedah kata usia-usia sayok-sayok dah kan. Yang kata dah tak apa berkemampuan daripada sudut fizikal. Tapi dia memiliki kecerdikan akal dia. Jadi boleh manfaat belaka hadirin sekalian. Jadi hadirin sekalian, inilah yang dijanjikan oleh Nabi. Walau hebat macam mana pun fitnah, ujian akhir zaman ni, tetapi kelompok ini pasti akan ada. Dan Allah Ta'ala sebut, dan Nabi sebut, hatta ya'tiyahum amrullah wahum zahirun. Bila sampai aja janji Allah, maka kamu, dunia akan menyaksikan. Mereka pasti akan menang. Ini hadis yang ke-7, hadirin sekalian. Kita baca sikit hadis yang ke-8 insyaAllah. Hadis yang ke-8 tajuknya penyakit umat-umat dahulu. Ini cerita tukar tajuk lain dah. An Abi Hurairah. Abi Hurairah saya dah pernah terang hari tu panjang lebar diri dia sebelum Islam, dalam Islam, daripada usia kanak-kanak dia, remaja dia sampai tua di sini. Dan saya berkepercayaan dan bersangka baik tuan-tuan masih ingat lagi. Jadi saya akan ceritalah tentang kepribadian Abu Hurairah ni. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam qala al-asharu wal bataru wat takathuru wat tanajushu fi dunya wat tabaghudu wat tahasudu hatta yakuna al-baghy. Hadis ni hadis kalian, mungkin kita boleh melihat, kita faham mafhum hadis ni, mungkin lepas ni kita boleh lebih kena berhati-hati dan lebih kena orang kata bermata tajam untuk menyaksikan apa yang sedang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Ada ke tak ada penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Nabi SAW ni? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit-penyakit itu adalah yang pertama, terlalu banyak bersukaria. Yang kedua, terlalu mewah dalam hidup. Yang ketiga, mengumpul harta sebanyak mungkin. Yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Yang kelima, saling memarahi. Yang keenam, dengki mendengki sehingga jadi zalim menzalimi. 6 penyakit ni adalah penyakit yang sifat dia amaran Nabi SAW untuk kita faham, ianya adalah alamat dan petanda kita sudah berada di hujung usia dunia. Apa penyakit tadi ni? Yang pertama kata Nabi SAW ialah penyakit hiburan.
suka terlalu masyarakat umat Islam pada waktu tu adalah umat yang suka bersukaria, hiburan. Bahasa moden lah ni apa? Hedonisme kan? Hedonisme kan? Ya. Ya. Dia kira suka seronok. Lah ni pun kalau kita tengok anak-anak kita mengaji ni, kalau pengajian itu tidak menyeronokkan, tak minat dia. Jenuh cikgu-cikgu dan sekolah-sekolah ni nak bagi budak-budak ni mengaji, cari pula alat bantu mengajar, pedagogi pengajaran yang menyeronokkan. Kalau tidak, budak tak fokus. Kalau tidak, budak lari pergi cari sekolah lain. Memang keadaan akhir zaman itu, hiburan itu menjadi, orang kata menjadi enjin utama nak buat sesuatu. Orang nak buat apa pun, kena selit dengan hiburan. Tak ada hiburan, tak ramai pengunjung, contoh. Tapi hal keadaan itu lah ni dah terhidang dah kepada kita. Masyarakat yang seringkali sentiasa dihidang dengan hiburan, akhirnya masyarakat itu akan terzahirlah masyarakat yang hidup dia suka seronok ya. Suka cari hiburan je. Kalau nak mengaji pun yang banyak mai hak yang bukan saya nak kata tak kata tak. Contoh. Yang kita nak cari pun ramai orang nak mengaji pun dengan ustaz yang ada lawak-lawak banyak, yang pandai buat lawak. Yang macam kami tak erti nak buat lawak ni, kira tak apa ramai. Ni kira ramai dah ni. Tapi itu pun salah satu metod kan. Satu metod nak tarik. Tapi maknanya memang kita sudah ditanam, dididik dengan hiburan. Nak buat apa pun sampai ke tahap pengurusi masjid, AJK masjid, nak kena plan. Nak tarik pengunjung, kena ada tarikan hiburan sikit. Tapi tak apalah, kalau benda ni dalam masjid, orang-orang kita yang uruskan, maka dia akan susun dengan hiburan yang berpatutan dan berlandaskan syarak. Tapi nak bagi taunya memang masyarakat kita hari ni tak boleh lari dah dengan tu. Sampai ke tahap nak buat apa pun terpaksa. Salah satu pintu dia nak tarik orang, mesti ada hiburan. Tak apalah kalau hiburan yang membina begitu. Mai hiburan-hiburan yang terjadi banyaklah ni yang merosakkan. Mari pula makhluk yang bernama gadget kan. Semua ni hiburan belaka. Dia nak tanam, nak didik masyarakat kita ni untuk hiburan. Kalau hak yang tak terkawal dengan panduan agama, dengan syarak ni, mangkit pagi, hiburan dah. Sekali dia berhenti saat makan pagi, bukan kata berhenti hiburan. Tengah makan pun dia buka lagi. Tengok hak yang video pendek, TikTok, Facebook. Video-video ni pun dalam Facebook, dalam TikTok kan, dia pendek. Kenapa pendek? Dia nak menghiburkan orang yang nak dengar. Nak tengok. Kalau panjang-panjang, malah meluat lah. Kalau ni hadis sekarang, kawan saya ada seorang, dia penulis, banyak penulis. Dia duk rajin, isu apa dia tulis. Dia kata ramai ke orang baca? Lah tak ramai. Tapi kalau video, buat video, banyak. Makna apa? Tarikkan. Tapi nak buat macam mana, Islam kena sesuaikan. Biar hiburan tu, hiburan yang dipimpin oleh syarak. Dipimpin oleh agama. Sebab tu sampai ke tahap hari ni, ustaz-ustaz pun kuliah pun potong. Kuliah sejam, nak jadikan, dapat apa nama ni, tarikkan, dapat view yang banyak untuk sasaran dakwah, terpaksa juga buat cut tu. Tak apalah, itu untuk kebaikan. Tapi yang banyak lagi peminat dia, viewer dia, hak yang hiburan tu. Jadi hadis sekalian, kalau pendek kan, seminit tu bahaya. Bagi saya lah, sangat bahaya. Yang hiburan tu lah, dia tengok cerita seminit pun habis. Kemudian main pula yang baru seminit. Sedang-sedang 2 jam lah dia depan ni. Satu. Yang kedua, penyakit yang disebutkan oleh Nabi, terlalu bermewah-mewahan. Hidup terlalu suka bermewah-mewahan. Sikap bermewah-mewahan. Boleh kalau kita nak senang. Islam tak pernah larang. Ni jangan tolak pula tuan-tuan salah faham. Apa ustaz ni cerita macam ni, munduklah Islam dah. Tapi apa semua pun dalam Islam ni, dia ada panduan dia. Nak mewah boleh, tapi kemewahan yang dipandu oleh agama. Tapi maksud hadis ni, umat akhir zaman termasuklah umat Islam ni, hidup dia, hidup yang terlalu suka kepada bermewah-mewahan. Sampai hal keadaan, dia orang kata apa?
Kalau bagi kita al-adna, orang biasa, orang miskin ni, yang ni selesa, bagi dia tak selesa dia. Mungkin di atas dia mendisplay mentarbiah, mendidik diri dia terlalu suka kepada hidup bermewah-mewahan ni, menyebabkan dia jauh daripada rahmat, dia jauh daripada petunjuk Allah. Kalau dia dah memang suka hidup bermewah-mewahan, mana nak mai tempat-tempat yang macam ni? Tempat-tempat seperti mana tempat-tempat ada pengajian, pondok-pondok, kuliah-kuliah ni, duduk sat pun mereka dah tak selesa dah. Sebab mereka memang dah diasuh dengan hidup suka bermewah-mewahan. Maksud mewah-mewah ni, mewah-mewah sangat lah. Kita ni orang biasa-biasa je kan. Jadi yang ketiga, kata Nabi SAW, penyakit hidup semata-mata nak buru kekayaan dunia. Saya baca ringkas. Ini tuan-tuan pun boleh faham macam mana hidup dia ni, kerja dia nak buru kekayaan dunia dia. Tak cukup dia. Kata Nabi, diberi satu gudang emas, dia rasa cukup. Bila dah dapat, dia rasa tak cukup. Nak satu gudang emas lagi. Kemudian diberi pula gudang emas yang kedua, dah dapat, dia rasa cukup dah. Dapat dua dah. Bila dapat gudang emas kedua, dia rasa tak cukup. Dia nak pula gudang yang ketiga pula. Ini sikap yang orang yang hidup dia semata-mata nak buru kekayaan dunia. Mangkit pagi, tak ada benda lain dia fikir yang tu je. Keluar sebelum terang, balik dah gelap dah. Jenis hidup dia, hari-hari dia yang tu je. Buru kekayaan dunia. Kaya tak ada masalah, boleh dalam Islam. Bahkan banyak tokoh-tokoh Islam zaman para sahabat, kaya-kaya belaka. Tapi kekayaan yang macam mana mereka ni? Abdul Rahman bin Auf diberikan kekayaan kepada dalam perniagaan pertama di Madinah 200 dinar. Maka dia bagi tahu kepada Nabi, 200 dinar untung ni aku akan infak terus kepada Madinah, kepada Islam. Dapat untung 200 dinar, dia terus bagi 200 dinar. Nabi kata Allah akan bayar balik daripada 200 dinar. Kemudian niaga pula sambung, dia dapat 400 dinar pula. Berganda dia. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, 400 dinar aku bagi. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada dia sampai tahap dia tak mampu nak bagi dah. Banyak sangat. Dia bagi. Yang mai beranak-anak ni lagi banyak. Sampai ke tahap Nabi pernah berdiri di pintu, di pintu Masjid Nabawi. Zaman Nabi SAW, Masjid Nabawi itu bukan masjid lah. Masjid Nabawi zaman Nabi itu hanya kawasan Raudah tu saja. Tak besar mana kawasan Raudah tu. Nabi berdiri di situ, maka Nabi tunjuk kepada para sahabat, kamu nampak tak Bukit Uhud tu? Sebab tu kalau kita daripada pintu Masjid Nabawi kan, tengok ke arah yang membelakangi kiblat tu, kita akan nampak Bukit Uhud tu. Nabi tanya, kamu nampak Bukit Uhud tu? Sahabat kata nampak. Kalau kamu nak tahu kekayaan yang Allah berikan kepada Abdul Rahman bin Auf, kekayaan dia ibarat seperti mana unta yang dia miliki ni, kalau kepalanya di sini, maka ekornya di Bukit Uhud tu. Allah bagi. Dia orang kaya dia. Tapi kekayaan dia itu untuk Islam, untuk agama. Hadirin sekalian. Jadi tak ada masalah kalau nak kaya. Tapi yang Nabi maksudkan ni, sikap budaya hidup di akhir zaman, jenis masyarakat yang hidup dia cari kekayaan dunia, buru kekayaan dunia. Yang keempat, tipu menipu untuk merebut harta dunia. Nak merebut kekayaan, nak dapatkan keuntungan, nak dapatkan kekayaan, sampai ke tahap dia berlaku tidak jujur dalam hidup dia kepada diri dia dan kepada agama. Bila menipu, confirm akan ada yang ditipu. Maknanya akan ada yang menjadi mangsa dan teraniaya. Yang penting dia tak peduli orang. Yang penting dia dapat kekayaan tu walaupun dengan cara dia menipu orang, menzalimi orang. Yang kelima, kata Nabi, saling memarahi. Maknanya masyarakat yang hidup dalam keadaan ada sikap benci-membenci sesama kita walaupun sesama Islam. Yang keenam, kata Nabi, dengki-dengki sehingga ke tahap zalim menzalimi. Jadi ada perasaan hasad sesama umat Islam di akhir zaman sampai ke tahap dia akan sampai ke tahap menzalimi umat Islam yang lain demi semata-mata kerana apa? Untuk mengubat penyakit dengki dia. Hadirin sekalian, 4 penyakit ni sebenarnya apa? 4 penyakit yang Nabi sebut dalam hadis akhir zaman ni sebenarnya apa? Pertama, penyakit-penyakit ni adalah penyakit hati. Penyakit-penyakit ini puncanya adalah nafsu.
6 penyakit yang kita sebut, hidup suka berhibur, buru kekayaan dunia sampai tak peduli halal haram, tipu menipu, dengki mendengki, hasad-hasad. Semua penyakit-penyakit ni adalah penyakit yang dia datang akibat daripada hati yang sangat bermasalah, hati yang sangat berpenyakit. Hati yang penyakit, hati yang berpenyakit ini hasil daripada apa? Kerana hati itu tidak disuluh dan dibajai oleh iman dan juga agama. Nabi nak bagi tahu 6 penyakit ni adalah penyakit yang kita akan temui ketika mana suasana akhir zaman ni. Maksudnya apa? Kita bahayanya hidup di akhir zaman ni, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada penyakit yang macam tu. Kalau tak berhati-hati kita, berkemungkinan kitalah pemangsa dia. Hidup di akhir zaman ni Nabi nak bagi tahu masyarakat walaupun umat Islam tapi ada penyakit. Dalam soal perniagaan akan kita bertemu dengan orang yang tak jujur, khianat, penipu dalam perniagaan. Untuk apa? Untuk keuntungan dia. Zalim menzalimi pula untuk kedudukan dia. Nak tutup aib dia sampai ke tahap dia tak peduli dah walaupun menzalimi orang. Kan isu baru-baru ni kan? Isu baru-baru ni, tak jauh dengan tempat saya tu. Sungai Besar. Ada seorang pelajar ni, dia terlanjur dengan pasangan dia tu, kemudian pasangan dia mengandung kan. Kan isu ni. Kau tuan-tuan sini tak tahu lagi? Ha? Sini tak tahu lagi? Tuan-tuan ni kuat mengaji sampai tak tahu isu semasa ni. Terlanjur dia, bila terlanjur, akhirnya dia nak tutup, suruh pasangan dia tu gugurkan kandungan tu. Azan tu, tu ada kelas lagi kan, Pasyak kan? Azan tu kan? Ni mukhatimah, penutup kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على حي على الفلاح
Ya kan, penutup kan. Isu baru-baru ni kan, yang apa, lelaki tu dia bunuh pasangan dia, bunuh sangat tragis. Dia bunuh mati hadis sekalian, tikam perut, nak pastikan nak bunuh janin tu juga dalam perut, kemudian bakar pula. Dan tujuan bakar tu kenapa? Untuk menutup ataupun menghilangkan bukti DNA dia. Dan diberitakan pula hadis sekalian, malam tu bunuh, esok pagi pergi tengok pula, hidup lagi, masih bergerak lagi, bakar pula. Ini masalah apa sebenarnya? Ini punca dia penyakit hati. Hati yang tidak disuluh dan tidak disiram dengan iman. Nabi bagi tahu akhir zaman kita duduk di tengah-tengah masyarakat manusia yang penyakit dia macam tu. Kalau kita tak rasa benda ni bahaya pada kehidupan kita hari ni, ini pelik kita ni. Sampai ke tahap tu. Tapi punca dia apa? Penyakit-penyakit ni lah. Kerana nak jaga ayak muka dia mungkin, nak jaga keaiban dia mungkin, sampai ke tahap menzalimi orang, bunuh orang pun tak ada masalah dah. Kalau tengokkan muka, kita rasa macam tak percaya dia sanggup tahap macam tu. Tapi kalau dah hati tu berpenyakit, tak ada apa yang pelik. Tuan-tuan tahu kan kisah Luqmanul Hakim. Ni penutup sungguh ni. Luqmanul Hakim. Bila disembelih lembu ke apa kan, sembelihan untuk dia makan daging ni, raja tu panggil Luqmanul Hakim. Ya Luqman, kamu orang yang cerdik, kamu wali Allah, kamu orang yang pandai, dekat dengan Allah. Aku minta kamu sendiri wahai Luqman, pilih kepadaku 2 anggota sembelihan ni yang paling baik untuk aku makan. Raja tu. Luqman pun pilih lah. Kan lembu sekok disembelih. Raja nak 2 anggota lembu yang paling baik untuk dia makan. Luqman bawa apa? Pun tak tahu cerita ni. Luqman bawa 2. Apa dia? Yang pertama dia bawa hati. Hati lembu. Kalau lembu lah. Kalau unta lah. Binatang sembelihan. Dia kata ni apa? Ni hati tuanku. Yang kedua dia bawa apa? Lidah. Jadi raja ni kata, "Hei Luqman, aku nak makan. Anggota paling baik untuk aku makan ni yang mana?" Dia kata yang ni. Hati dan juga lidah. Kenapa? Kata Luqman, hebat macam mana pun dia, cantik macam mana pun fizikal dia, hebat macam mana pun kuasa dan takhta dia, tapi kalau 2 ni lingkup dia. Tak ada nilai dia. Kalau hati tu berpenyakit, lebih daripada tu pun kita akan temui lepas pada ni. Lah ni Nabi nak bagi tahu bila sampai kita pada suasana akhir zaman, kita sedang hidup di tengah-tengah masyarakat dan umat yang ada penyakit-penyakit yang macam tu, yang datangnya daripada hati. Nak lawan penyakit tu, ni pengajian-pengajian macam ni. Menghidupkan hati dengan iman. Buat program-program yang boleh ikat hubungan hati umat Nabi dengan Rasulullah SAW balik. Ikat hubungan hati umat Islam di akhir zaman dengan keyakinan kepada Allah. Gerun takut dengan azab Allah. Kena buat macam tu. Untuk hidupkan balik hati ni. Itu ubat kepada penyakit hati ni. Batu hadirin sekalian, yang terakhir, ada ulama hadis antaranya Imam Abu Ali Ad-Daqqaq dalam kitab syarah hadis dia kata apa? Penyakit-penyakit ini sebenarnya hadis sekalian yang Nabi sebut di akhir zaman ni, dia adalah penyakit yang ada kepada umat-umat terdahulu. Zaman Nabi-Nabi dulu, semua umat-umat dia ni ada penyakit belaka. Dalam Quran Allah cerita tentang Nabi Syuaib, Nabi Hud kan? Dan penyakit-penyakit yang ada kepada umat Nabi-Nabi zaman-zaman dulu sebelum Nabi Muhammad ni, penyakit-penyakit itu menyebabkan akhirnya Allah hantar bala, musibah, bencana. Kaum Ad, kaum Samud, Allah hantar angin yang kuat selama 7 hari. Selama 7 hari, habis. Semua mati, tak ada tinggal baki. Habis semua. Penyakit mereka sampai ke tahap tu antaranya kerana hidup suka bermewah-mewah dan mereka berbangga dengan kehebatan mereka. Mereka bukannya tuan-tuan buat bangunan hebat-hebat, dah. Mereka ukir gunung menjadi istana yang hebat. Itu kehebatan mereka. Sombong mereka sampailah kali dengan kehebatan itu, keseronokan mereka dengan kehebatan yang mereka miliki, akhirnya mereka tolak Nabi yang Allah utus, tak mau kepada Islam.
Jadi penyakit-penyakit yang Nabi sebut ni, kata ulama, tuan-tuan cuba bayangkan, semua penyakit-penyakit yang ada pada zaman Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sebelum Nabi SAW, semua di akhir zaman ni Allah Ta'ala akan turunkan di akhir zaman. Makna penyakit tu semua ada. Jadi kita hadirin sekalian, di akhir zaman kena betul-betul kuatlah tautan kita dengan agama, dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, di belakang tu ada tong yang diletakkan atas kursi tu. Tong itu diletakkan untuk dana sekolah yang kami bina di Pantai Remis, hadirin sekalian. Sekolah ni kami bina, hadirin sekalian, dan kita bagi pengajian yang percuma kepada fakir miskin dan yatim, dan yang tak bayar di sekolah kami ni, hadirin sekalian, 90%. Yang bayar tu sikit lah, yang betul-betul ada kemampuan dia bayar. Yang tak bayar tu banyak. Lah ni hadirin sekalian, kantin kami tak siap lagi sebab dana tak cukup. Kerana tuan-tuan kalau bagi pun bagi tak banyak. Jadi tak cukup. Memang maintenance kami hari ni pun hadirin sekalian dah sampai tiap-tiap bulan overhead 60,000 lebih. Tarif elektrik pun dah naik dah hadirin sekalian. Bekalan makanan pun memang dah sangat naik dah hari ni hadirin sekalian. Kami tahulah sebab kami beli jumlah yang banyak dan beli sentiasa tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu. Jadi hadirin sekalian, memang ni saya tengah kumpul dana untuk cukupkan gaji bulan ni. Jadi tuan-tuan tolonglah saya, guru kami, staf kami ada 30 orang hadirin sekalian lebih, yang kami terpaksa jaga juga mereka ni untuk mereka jaga agama. Di hadirin sekalian, di sini pun jawatan kuasa sini pun sampai dah di tempat saya. Tuan-tuan yang tak sampai boleh pergi tengok hadirin sekalian di tempat kami ni. Memang kami buat semata-mata kerana nak bantu umat Islam, terutamanya bagi golongan yang tak mampu nak mengaji hadirin sekalian, kita tawar mengaji juga walaupun tak bayar apa. Jadi tuan-tuan pun kena bantulah supaya mereka ni boleh mengaji hadirin sekalian. Saya ingat cukup sekadar itu. Kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, tuan-tuan boleh sumbangkan, sama ada nak masuk dalam tu. Kalau tak buat duit, saya ada pamphlet, nanti saya akan tinggalkan hadirin di belakang tu. Tuan-tuan boleh masukkan melalui online. Saya dahulukan dengan jazakumullah ahsanal jazak. Mudah-mudahan Allah balas balik jasa baik tuan-tuan di atas sumbangan tuan-tuan di atas perjuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.